Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Ini malam terakhir kita jadualkan untuk 9 malam kerana dalam persiapan menghadapi Ramadan Karim kita akan adakan majlis sesi seperti ini pada 11.30 pagi yang bermula esok. Cuma format esok itu insya-Allah berubah sedikit kerana selain daripada kenyataan biasa saya dan tumpuannya urusan ekonomi, selain menjawab persoalan dari netizen, juga akan memberikan ruang kepada wakil media atau wartawan untuk mengemukakan beberapa soalan. Malam tadi saya menumpukan tazkirah mingguan ini dengan mengambil mencedok pandangan dan menukil ulasan Syekh Muhammad Al-Ghazali almarhum, ulama besar Azhar dan juga pejuang dan da'i yang sangat terkemuka, terutama dalam at-tafsir al-mawdu'i ataupun thematic, tafsir mengikut mawdu' atau tajuk. Dan saya nukil dari surah 8 surah Al-Anfal, dan dalam beberapa ayat dibacakan termasuk menegaskan tentang sebutannya dan yang merumuskan keadaan tragedi bagi umat yang dirumuskan kemudian, ya. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بَطَرًا وَرِئَاءَ النَّاسِ وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَاللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ. Jadi rumusan daripada beberapa ayat dibacakan ini dalam tafsir at-tafsir al-mawdu'i oleh Syekh Muhammad Al-Ghazali ialah peringatan kepada kita, ya, umat ini dalam keadaan tragedi yang sekarang kita menimpa. Jadi jangan angkuh dan sombong. Kalaupun anggap menang sedikit, dia tidak pamerkan kesombongan dan keangkuhan. Itu pertama. Keduanya, dia sebut kelemahan umat, termasuk yang berlaku di dunia Arab dengan pengaruh perkauman dan kebangsaan sempit itu, ya, disebut Arab nationalism yang sangat menekan, menolak semua suku-suku, kaum dan budaya dan kepentingan lain yang menyebabkan masyarakat itu terperosok dan mundur. Ingat, ya, ini Syekh Muhammad Al-Ghazali mengingatkan kita bahaya pahaman perkauman sempit kalau nak lihat dari tinjau dari pandangan Islam. Jadi bila orang gunakan Islam untuk perkukuhkan perkauman dan kebangsaan sempit, dia harus rujuk balik kepada pandangan Al-Quran dan tafsir yang dibuat. Kerana bagi Syekh Muhammad Al-Ghazali almarhum, tragedi yang menimpa kita di antaranya adalah kerana menyempitkan risalah ini, padahal risalah Islam itu risalah kemanusiaan. Risalah kemanusiaan yang bagi dia harus merentas kepelbagaian kaum dan agama, malah rantau dan negara. Sebab itu dia sebut ini soal hubungan antara negara atau external relations. Ini sekadar rumusan yang kita kupas semalam. Baik, sekarang kita mulakan dengan beberapa soalan yang dibangkitkan oleh netizen. Ada yang mengeluh kerana katanya soalan yang ditanya itu ratusan yang saya sempat jawab, 5, 6, 7. Kalau ratusan kalau saya teruskan boleh, tapi sampai esok pagi jam 1. Jadi untuk malam ini kita mula dengan beberapa soalan dibangkitkan. Hafiz Ahmad, jika ditawarkan menjadi sebahagian dalam kerajaan untuk kepentingan rakyat, adakah Datuk Seri mahu sertainya? Pertama, saya dah sebut saya bukan gelojoh terima tawaran sehingga sanggup khianat, sanggup tipu helah. Saya tidak sanggup.
Oleh yang demikian, kita akan teruskan dengan pendirian kita dalam keadilan, dalam Pakatan Harapan dengan agenda untuk rakyat. Hari ini dalam percaturan politik dan pergelutan di kalangan elit penguasa ini, jawatan apa, menteri apa, timbalan menteri apa, jawatan GLC apa, berapa gaji, berapa lumayan. Sehingga kan sekarang kalau kita lihat, ya, ada menteri yang tak pernah nampak menonjol, gaji jalan. Ada timbalan menteri yang langsung tidak diketahui, tapi hanya percaturan jentera politik itu berterusan. Saya tidak mau terlibat. Soalan kedua, bagaimana saudara mau kembalikan kepercayaan rakyat terhadap ahli dan parti politik? Waduh, ini soalan berat. Kerana lunturnya keyakinan kepada ahli politik ini menyeluruh. Bukan jadi Malaysia, ya, di Amerika Syarikat, di Eropah, ya. Malah saya masih ingat dari sejak 80-an, tak salah saya, ya, pernah Herman Kahn menulis tentang uncharismatic low moral profession. Tak ada karisma, moral yang rendah. Profession apa? Politik. Tapi kita tidak ada pilihan. Kalau semuanya undur, politik ini kotor, ini jijik, ini semua di kalangan elit penguasa berebut dan khianat, kita serah kepada pengkhianat jalan. Kalau kita mau pertahankan prinsip, mau bela nasib rakyat, mau banteras rasuah dan penyalahgunaan kuasa, masuk jentera politik dengan prinsip akhlak. Saya setuju memang ada masalahnya, terutama di kalangan generasi muda, tetapi kita tidak ada pilihan. Kita mesti merempuh masuk dalam gelanggang perjuangan, mempertahankan yang hak dan yang benar, dan menolak kezaliman, dan mesti berani menyatakan yang benar dan tidak bersekongkol dengan golongan rasuah dan menyeleweng, apatah lagi khianat. Soalan ketiga, Julian, Menteri JPM undang-undang maklumkan semua MP kerajaan akan dilantik ketua GLC. Ini kenyataan yang paling rusak dalam seluruh sejarah politik tanah air. Dari zaman almarhum Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj sehingga sekarang belum ada kenyataan orang mengatakan semua ahli parlimen mesti diberikan jabatan. Ini ternyata kerana sesak, gelabah, terlalu gelojoh untuk pertahan kuasa, sehingga jawatan itu kriteria, ukuran pemilihannya siapa? Ahli parlimen, supaya menjamin dukungan mereka. Jadi apakah negara ini hanya ditentukan oleh ahli parlimen? Apakah semua nasib bangsa, negara dan kedaulatan dan darjat umat ini akan ditentukan hanya oleh ahli parlimen? Di mana aktivis lain? Di mana pejuang lain? Di mana profesional lain? Di mana orang-orang yang ada kemahiran, keterampilan dan kepakaran? Apakah mereka tidak ada tempat? Jadi itu jawapan saya, dan kita akan lawan terus dalam isu ini. Berikut, kerajaan hari ini telah membuat keputusan untuk menangguhkan kebenaran operasi gunting rambut serta para pelajar kekal di kampus masing-masing. Bagaimana pendapat saudara? Gunting rambut ni mana? Ulas dah. Saya tak mau panjang lagi lah. Rambut saya bedah panjang dan kita sabar je lah. Naik guna tukang gunting yang mahal-mahal, yang style-style itu serah 2-3 orang je. Yang rakyat ini kita bertahanlah dulu. Tentang mahasiswa, akan saya rujuk kepada memorandum mahasiswa dan PKPIM yang akan saya kupas kemudian. Saudara Aimi, saya mau bertanya pendapat saudara mengenai semua ahli parlimen yang harus mengisytiharkan harta dan pendapatan. Keputusan ini telah dibuat untuk mengelakkan ahli parlimen menyalahgunakan kuasa. Apalagi sekarang, ahli parlimen itu menteri, timbalan menteri, dan semuanya GLC kalau pihak kerajaan. Tak isytihar,
Komisionnya sapu, kontraknya tak payah tender, pejabatnya hebat, allowance-nya tinggi, allowance kerayaannya banyak, digunakan wang untuk habuan ahli penyokong-penyokong politik, tidak ada kawalan. Oleh demikian, saya percaya pengisytiharan harta dan pendapatan itu sangat penting untuk menjamin tata kelola urus pentadbiran yang telus dan bersih. Muhammad Ali bin Abdullah, langkah saudara meleraikan isu ekonomi semasa, hilangnya kuasa beli dan jatuhnya pengeluaran sektor perkilangan. Ini ada yang saya sentuh sebelumnya, tapi ini akan saya ulas secara langsung esok kerana bagi saya masalah ekonomi ini masih di tahap yang membimbangkan. Ini berbeza dari kenyataan yang sangat lunak oleh Menteri Keuangan yang sekiranya satu-satunya Menteri Keuangan yang di dunia yang memberikan gambaran yang begitu lumayan dan lunak bagi ekonomi negara tahun 2021. Tetapi walaupun bunyinya lunak, tetapi saya tidak fikir ia menyatakan fakta dan kebenaran. Seorang guru sekolah, ini kan mungkin tak berani itu bagi nama. Ini pun masalah juga. Ya, kerana sistem itu ada disebut culture of fear, budaya rasa takut. Orang nak kritik sikit tak berani, nak soal sikit tak berani. Dia warisan sistem yang memerangkap pemikiran dan jiwa. Saya tak salahkan guru ini kerana sistem itu tidak memberikan ruang dan kebebasan untuk orang berbicara. Sekarang ni dengar kalau seorang ketua pengarah ke KSU ke pegawai ke cakap lebih sikit, itu terus ada hebah, nak kena tukar, nak kena turun pangkat. Jadi topik hari ini berkenaan pendidikan. Mungkin saudara boleh ulas bapa yang memarahi guru kerana memberikan kerja sekolah kepada anak-anak mereka. Ini ialah kalau kerja sekolah sampai tak ada masa nak tidur, adalah. Tapi saya masih ingat semasa saya Menteri Pendidikan, ada ibu bapa di daerah di Kedah yang bangkitkan bantahan ini, dan saya jawab, pergi hantar ke sekolah lain yang tak payah ada kerja sekolah. Tak ada. Maknanya mesti ke sekolah yang guru tak menjalankan tanggungjawab. Kita nak guru bertanggungjawab, kita patut terima kasih pada guru itu. Ini saya ingat dulu di Shah Alam, saya minta sekolah bersihkan tandas anak-anak di sekolah, bersihkan tandas. Wah, hantar telegram. Masa tu telegram lah, belum ada email apa semua ni. Wah, ini guru saya bagi tahu nasihat Cik Anwar sebagai Menteri Pendidikan, anak saya dihantar ke sekolah untuk belajar, bukan untuk cuci tandas. Jadi saya jawab cara umum. Saya kata, terima kasih, memang ada kebenaran pendapat saudara itu, cuma hantarlah anak ke sekolah dewa, kerana dewa tak ada tandas. Kalau nak guna hantar sekolah kita tandas, latihlah anak-anak itu gunakan tandas dan bersihkan, supaya jangan dia rasa hina orang cuci tandas ni, orang yang paling rendah darjat dia. Dia tahu dia pun buat kerja yang sedemikian. Ini juga latihan, ini juga pendidikan, supaya tidak memandang rendah dan darjat tinggi, darjat rendah, darah merah, darah hijau, darah biru. Okey, saya ingat setakat itu soalan-soalan buat malam ini. Kita akan terus dengan soal e-learning dan juga soal yang terkait dengan apa yang kita anggap pendidikan, teknologi, pendidikan, kerana sekarang ini online ini sangat kritikal. Ini yang kita katakan, kalau dengar dia kata kita hidup ini sejak tahun lalu, saya bicara tentang post normal times. Sekarang ini dia tidak normal. Datang pula COVID-19, lagi hilang kebiasaannya. Kebiasaannya anak hantar ke sekolah. Ini luar biasa. Jadi
Bagaimana kita hadapi keadaan new normal? Ada menteri sebut kita tunggu nanti bila keadaan selesai kita hadapi new normal. Tak, ini sekarang ini sudah new normal. Dan ini antaranya ialah untuk memastikan kita manfaatkan digital ekonomi, digital teknologi yang disebut digitalization. Sebab itu sengaja saya bantu kerajaan atas inisiatif saya perkenalkan DNA 20. Ya, pada tahun-tahun yang lalu, DNA 23. Jadi alih yang demikian, saya percaya kita dah mula. Saya ingat dulu, di bawah kerajaan lalu, Gobind Singh dia utamanya telah berjaya menurunkan kadar bayaran broadband yang rendah dan mampu guna. Dan ini kita harus akui, bahawa ini satu berita kemajuan yang baik, kerana kadang-kadang telco ini monopoli, untung besar, beban rakyat juga tinggi. Ini masalahnya, monopoli dan kontrak bagi kepada kroni. Inilah masalah dia. Kemudian kita juga harus popularkan tablet, notebook yang dibangunkan oleh syarikat-syarikat tempatan. Jadi harus ada melalui CSR korporat, tabung COVID-19 pendidikan rakyat, di mana tablet atau notebook yang dibangunkan di Malaysia ini diwakafkan sebahagiannya atau percuma kepada peraja yang tidak mampu atau kurang mampu. Ini saya nak tekankan, dan saya sebut masa digitalization dulu, DNA 23, bahawa masalah yang boleh kita jangka dengan digital teknologi ini ialah melebarnya jurang, kesenjangan di antara orang elit bandar yang kaya dengan orang miskin. Sebab dia tidak ada kemudahan ini. Maka kalau kita nak betul-betul nak lancarkan program e-learning online, kita mesti pastikan kemudahan tablet, notebook yang sebagainya dibangunkan ini juga akan sampai kepada anak-anak di sekolah. Satu lagi, ini TV pendidikan. Saya percaya dan harap Kementerian Pendidikan bagi nafas baru, kerana 99% rakyat ada notebook, tablet dan broadband. Andaian itu, maka kena bagilah nafas baru. TV pendidikan mesti juga dirubah cepat, kerana digital teknologi ini dia tidak seperti biasa. Kalau dulu nak buat kurikulum baru, setahun bincang, kemudian dikaji 2 tahun kemudian. Kalau digital ekonomi dan digital learning ini tunggu 2 tahun, kita 2 tahun ketinggalan ke belakang. Oleh demikian patut disegerakan, dan mesti bukan saja RTM, kita mesti pastikan TV swasta yang lain, Astro untungnya tinggi, TV3, Al-Hijrah, mesti ada juga TV pendidikan percuma yang ikut kurikulum kebangsaan tetapi boleh diolah ikut keupayaan mereka dan berikan kemudahan kepada pelajar-pelajar, terutama yang kurang pendapatan atau pendapatan rendah. Universiti awam dan swasta harus juga diwajibkan ada broadcasting kepada mahasiswa. Kalau tidak, kita bercakap online masih ada masalah dibangkitkan. Teknologi yang sedia ada apa? Moodle, Learning Management System, LMS, Zoom, Google Hangout, Google Classroom, Webex, Skype dan lain-lain. Ini banyak. Sekarang ni mesyuarat saya banyak yang guna Zoom. Ada yang sebahagiannya guna Skype. Jadi semua ini harus diberikan pendedahan dan dimanfaatkan. Saya faham beberapa universiti terkemuka di Amerika Syarikat umpamanya kelas pengajarannya itu melalui Zoom. Pembangunan kandungan kurikulum tempatan itu mengikut dasar pendidikan negara, tapi harus diubah sesuai dan diberi sedikit kelonggaran kepada syarikat ataupun telco yang berkenaan. Saya nak ingatkan, telco mesti berperanan lebih untuk memastikan aksesnya ada, dan CSR itu bermakna malah lebih daripada CSR, iaitu untuk menyediakan ruang kepada pelajar. Now, mobile penetration maknanya berbanding atau ketimbang internet,
penembusan internet itu kalau dibandingkan dengan mobile itu lebih. Maka mobile learning itu punya potensi besar. Kita lihat umpamanya tahun 2020 ikut angka Januari 2020 ya. Penduduk dunia dengan penebusannya mobile 67%, internet 59%. Tetapi aktif social media, yang aktif pengguna social media itu juga 3,8 bilion, maknanya penembusan ini 49%, agak tinggi juga ya. Dan kita lihat juga umpamanya di negara kita dari segi ini tidaklah sangat ketinggalan walaupun banyak ruang. Kita harap MCMC akan diberikan data yang lebih tepat dan juga tentang terutama pemilikan notebook, tablet, broadband, mobile dan penembusan internet bagi rakyat. Jadi pokoknya harus disegerakan ya. Tak boleh tangguh. Dan kita dah sebulan ni ya, sepatutnya ada satu tahap kelajuan kerana sekarang keadaan sekarang ini menuntut kita mengambil langkah segera untuk membawa perubahan. Dan ini yang saya tekankan. Dan saya ingin juga sebut di sini sebab saya lihat umpamanya kenyataan bersama mahasiswa Malaysia dan juga PKPIM pelajar yang meminta supaya kerajaan khusus Perdana Menteri ya, dalam membuat keputusan PKP ataupun Perintah Kawalan Pergerakan yang dilanjutkan, itu kadang-kadang suka kita nak berhujah kerana ini keputusan yang terkait dengan keselamatan, kesihatan, nyawa dan sebagainya. Tetapi ia juga terkesan dengan mahasiswa, takkan terperangkap begitu lama. Apakah kalau dikekalkan, apa yang harus dilakukan? Kalau nak minta bawa pulang, apa yang harus dialukan? Jadi mahasiswa telah berkumpul dan bincang tentang masalah pengangkutan. Tapi satu yang menarik ialah mereka mahu bagi mahasiswa terutamanya yang berada dalam kampus dan bagi saya juga yang akan keluar ke kampung harus ada ujian saringan COVID-19. Ini terkait dengan apa yang kita sering tekankan bahawa keupayaan testing atau ujian saringan di negara kita itu masih terbatas. Jadi saya setuju supaya pandangan mahasiswa ini diberikan pertimbangan dan tak ada salah kalau kita panggil wakil mereka untuk juga berikan pandangan dan input kepada kementerian supaya keputusan dibuat itu setelah diambil kira semua pandangan. Jadi sekian dulu untuk malam ini. Saya rumuskan sekali lagi. Pertama, kupasan Syekh Almarhum Syekh Muhammad Al-Ghazali dalam At-Tafsir Al-Mawdu'i ya, kerana kita banyak yang wawakan soal Islam tetapi masih terperangkap dalam pemikiran lama yang kemudian nak kaitkan sama soal kaum yang sempit dengan risalah agama. Jadi sebab itu saya syorkan kita menelaah juga tafsir tokoh-tokoh besar seperti Almarhum Syekh Muhammad Al-Ghazali yang melihat pengalaman Arab ini, pertarungan di antara perkauman dan kebangsaan sempit yang gagal, yang akhirnya melahirkan kelompok perkauman yang korup dan zalim dan menindas. Kemudian saya juga bicara soal pendidikan teknologi dan digital education, e-learning dan online dan cadangan sama ada menggunakan mobile kerana penembusan internet itu lebih terbatas. Sekali lagi saya ucap terima kasih dan insya-Allah kita bertemu besok 11.30 pagi yang berkeupayaan, selainnya boleh tinjau kemudian. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kita al-afiyah, taufik dan
hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.